Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, yang sentiasa berpaksikan keadilan, semestinya saudara penjaga masa yang setia dengan jam berandiknya, seterusnya rakan-rakan seperjuangan yang saya segani dan hormati sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rukun negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Rukun negara mempunyai 5 prinsip yang digubal untuk masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, bangsa dan agama supaya mereka dapat hidup aman harmoni dan bersatu padu di bawah payung kesepakatan dan muafakat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Prinsip membawa maksud kepada tunggak, asas ataupun dasar. Rukun negara membawa maksud ideologi negara yang digubal untuk masyarakat yang berbilang kaum supaya mereka dapat hidup aman bahagia dan bersatu padu di bawah payung kesepakatan dan permuafakatan. Kemakmuran dapat dinikmati secara adil dan seksama, liberal kepada tradisi kebudayaan, seterusnya membentuk masyarakat yang progresif, bertunjangkan sains dan teknologi. Rukun negara telah diisytiharkan pada tanggal 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang keempat bagi bertujuan mengembalikan keamanan dan perpaduan kaum. Kita tidak mahu peristiwa berdarah yang melibatkan seramai 197 orang terkorban dan 400 orang cedera berulang kembali. Sidang Dewan yang dihormati, bicara minda saya yang pertama ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Setiap warga negara Malaysia hendaklah menumpahkan taat setia, jujur dan ikhlas kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, manakala di peringkat negeri hendaklah menumpahkan taat setia kepada Raja, Sultan atau Yang di-Pertuan Negeri. Apabila adanya perasaan ini, seluruh warga negara akan bergabung tenaga, rentak seiring, langkah sepijak, mengasah minda, mengarah keringat dalam membangunkan negara. Apa yang berlaku jika kita tidak setia kepada raja dan negara? Sebagai contoh, cuba kita imbas kembali peristiwa silam kejatuhan Empayar Melaka. Mengapa dan apa puncanya? Keadaan ini bermula apabila si Kitul dan sang raja telah mula menerima suapan daripada Bengali Putih. Bagaimana pula dengan Singapura yang begitu mudah diserang oleh kerajaan Majapahit? Ini ekoran daripada sikap individu yang berpaling tadah dan tidak menumpahkan taat setia kepada negara dan raja. Apa yang kita dapat simpulkan melalui bicara saya minda yang pertama ialah semua warga negara Malaysia hendaklah memberikan taat setia kepada raja dan negara demi membentuk perpaduan dan kejayaan serta kestabilan rakyat. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, bicara minda saya yang kedua ialah keluhuran perlembagaan. Maksud keluhuran perlembagaan adalah setiap warga negara Malaysia hendaklah dan mestilah menghormati setiap perlembagaan yang telah digubal kerana ia merupakan sumber perundangan tertinggi buat negara Malaysia yang tercinta ini. Ini bertujuan untuk menjaga hak-hak dan keistimewaan setiap rakyat Malaysia. Justru itu, bagi mewujudkan kestabilan rakyat di dalam negara, prinsip ini mestilah ditaati supaya perpaduan dan keharmonian kaum dapat dicapai. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi berperanan untuk memberi perlindungan serta hak dan keistimewaan kepada warga negara, juga untuk menggariskan tanggungjawab dan kewajipan setiap rakyat terhadap negara, antara kedudukan kaum Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam pembangunan ekonomi, Islam sebagai agama rasmi sementara kebebasan beragama lain terjamin, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di samping perkembangan bahasa lain tidak akan terhalang dan hak asasi rakyat akan terjamin. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Rakyat perlu menghormati dan memahami sejarah serta kandungan perlembagaan bagi mencipta dan mewujudkan perpaduan dan keharmonian bangsa. Melalui bicara minda saya yang kedua ini, setiap rakyat hendaklah memahami dan menghayati makna dan keluhuran perlembagaan. Janganlah ada individu yang mempersoalkan mengenai hak-hak dan keistimewaan
masyarakat tertentu kerana ia merupakan perkara yang sudah termaktub dan tidak boleh dipertikaikan. Sebagai konklusinya, setiap warga negara Malaysia hendaklah mengamalkan dan benar-benar menghayati seluruh prinsip rukun negara. Melalui rukun negara ini, Malaysia mampu untuk melahirkan perpaduan, kejayaan serta kesebilan rakyat. Saya mengakhiri pidato saya dengan serangkap pantun. Bunga kesidang nama diberi, cantik warna kelopaknya 5. Malaysia sejahtera, aman harmoni, hidup berpandukan rukun negara. Sekian, terima kasih.